Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 5 bersama saya Cikgu Suhaidah binti Salim, dengan kita sambung semula pada unit yang kedua, iaitu bawah tajuk agama Islam di Malaysia. Apa yang akan kita belajar pada hari ini? Kamu boleh memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu, menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kamu boleh menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka, dan dapat menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Agama dan kepercayaan. Masyarakat di Tanah Melayu sudah mempunyai pegangan agama dan kepercayaan sejak dahulu lagi. Antara agama dan kepercayaan tersebut termasuklah animisme, agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha dan agama Islam. Kita pergi kepada pegangan animisme. Kamu boleh tengok gambar. Kepercayaan terawal masyarakat di Tanah Melayu. Dan animisme percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Dan kamu perlu tahu animisme masih diamalkan sehingga kini. Seterusnya, gambar Wat atau tokong. Okey, kita boleh tengok agama Buddha. Dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, dan agama Buddha berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Kita pergi seterusnya. Okey, ini adalah kuil. Bila sebut kuil, kita tahu agama Hindu. Okey, dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Okey, dan agama Hindu percaya kepada kelahiran semula. Okey, masjid agama Islam. Dibawa ke Tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama, dan umat Islam wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Ini adalah gereja. Gereja bagi agama Kristian. Okey, telah wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan penjajah, antaranya Portugis, Belanda dan British. Dan agama Kristian mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Bukti kedatangan agama Islam. Terdapat 2 bukti arkeologi kedatangan agama Islam di Tanah Melayu, iaitu yang pertama, batu bersurat bertarikh 1303 yang ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Dan yang kedua, ditemukan batu bersurat bertarikh 1467 ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Faktor kedatangan agama Islam. Terdapat 3 faktor kedatangan agama Islam. Pertama, peranan pedagang Islam, peranan ulama dan peranan sultan. Kita lihat kepada peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat juga pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Kita lihat kepada peranan ulama. Siapakah
yang menyebarkan. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Islam disebarkan oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau telah mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Kita pergi kepada peranan Sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda telah memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Kita tengok kepada perundangan di Melaka. Perundangan pada zaman Kesultanan Melaka turut mengandungi hukum Islam. Terdapat dua sumber perundangan di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja dan pembesar. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Undang-Undang Laut Melaka mengandungi 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Dan undang-undang ini melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Kedatangan agama Islam ke tanah Melayu dibuktikan dengan penemuan arkeologi, iaitu dengan kaedah gali cari. Pentadbiran di Pahang dan Perak. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Kalau di Melaka terdapat Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Di Pahang terdapat Hukum Kanun Pahang. Ini adalah manuskrip. Dan yang kedua, Undang-Undang 99 Perak. Undang-undang yang digubal untuk mengawal kehidupan manusia agar mematuhi undang-undang. Seterusnya, semasa zaman penjajahan. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam telah diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Kita lihat pada zaman penjajahan British dan pada zaman pendudukan Jepun. Pada zaman penjajahan British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Manakala pada zaman pendudukan Jepun, sama juga Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja dan mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Mari kita lihat pula pada tajuk Agama Persekutuan Malaysia. Apakah agama Persekutuan Malaysia? Mari kita lihat. Agama Islam ialah agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan di Malaysia. Contohnya agama Hindu, agama Buddha dan agama Kristian.
Ni memang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Perkara yang ketiga. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal terpelihara. Sekian